Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Semoganya semua dalam keadaan yang sihat-sihat sejahtera. Bertemu kembali bersama dengan saya Ustaz Muhammad Farid bin Abdul Talib dalam mata pelajaran Al-Lughatul Arabiyyah Lisanati Thalithah bagi tahun 3 di bawah tajuk Al-Jumlatu Al-Ismiyatu. Jom kita mulakan. Baiklah, sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, jom kita sama-sama kita kenali dulu. Mahiyal jumlatul ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Baik murid-murid, jumlah ismiyah itu adalah ayat yang dimulakan dengan isim. Maknanya dalam satu ayat itu bermula dengan isim. Apa itu isim? Isim itu adalah kata nama. Dan kalau kita belajar pun kata nama ni ada kata nama ada kata nama khas. Jadi apa-apa yang bermula dengan kata nama, maka dia adalah isim. Maka apabila ayat itu bermula dengan isim, itulah dia jumlatu al-ismiyah. Kalau bahasa mudahnya kita sebut jumlah ismiyah. Boleh? Alhamdulillah. Baik. Kalau kita tengok muka surat 38 dalam buku teks tajuk Al-Jumlatul Ismiyah, kita dapat petikan ini. Jom kita sama-sama Iqra' summa mathil. Kita baca dan kita cuba lakonkan semula. Tapi sebabkan kita hanya berada di hadapan skrin, maka kita membaca dahulu. Jom kita bacakan. Baik, yang pertama, Yahuda haza abi. Apa maksudnya? Wahai Huda, ini ayah saya. Kemudian Huda pun jawab, Ma ismu abiki. Apa nama ayah kamu? Dia pun menjawab, Ismuhu Salimun. Namanya Salim. Kemudian Huda tanya, Man tilka? Siapakah itu? Hazihi ummi. Ini ibu saya. Huda tanya lagi, Ma ismuha? Apakah namanya? Ismuha Halimatun. Namanya Halimah. Baik, dekat dialog ini nak tunjukkan pada kita banyak ayat-ayat yang dimulakan dengan jumlah ismiyah ataupun ayatnya adalah ayat jumlah ismiyah dan ayatnya dimulakan dengan isim ataupun kata nama. Mana satu ya Ustaz? Jom kita tengok satu-satu. Baik, tetapi sebelum kita nak tengok, kita kena kenali dulu macam mana itu ayat jumlah ismiyah. Baik, kat sini Ustaz dah senaraikan secara ringkas cara nak mengenali ayat itu adalah ayat jumlah ismiyah. Pertama, ayat itu dalam sentence tu, dalam jumlah itu, ayat itu bermula dengan alif lam. Depan-depan sekali mesti alif lam. Bila ada alif lam, contoh ada perkataan alif lam, lepas tu adalah huruf alif lam, maka ayat itu mestilah dah confirm dia jumlah ismiyah. Nanti kita tengok contoh. Yang kedua, isim alam ataupun nak mudah cerita sama ada nama orang. Isim alam ni maksudnya kata nama khas. Contoh nama orang, nama tempat ataupun kata nama khas lain lah. Okey, baik. Yang ketiga, domir. Apa itu domir? Kata ganti nama diri. Ataupun kalau dalam bahasa Arab selalu kita dengar domir ni yang senang. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Huwa asma'u domiruha. Itulah dia domir. Nanti kita tengok apa lagi domir-domir yang ada. Baik, yang keempat ialah isim isyarah. Isim isyarah ni ialah kata tunjuk. Contoh haza, hazihi. Kalau Ustaz dulu, Ustaz buat haza isim isyarah ada dua, lil qarib dan lil ba'id. Haza, hazihi, hazani, hatani, haulai, zalika, zanika, tanika. Lupa dah Ustaz. Lebih kurang lah macam tu nanti kita akan belajar lagi. Kita akan tengok satu-satu. Itu ada lagu dia. Okey, dan yang terakhir kalimah yang berakhir dengan baris depan ataupun tanwin depan. Maknanya maksudnya kalau kita jumpa 5 perkara ini dekat permulaan ayat, kita jumpa alif lam kat mula-mula, kita jumpa nama orang kat mula-mula, kita jumpa domir mula-mula ayat, kita jumpa isim isyarah kat mula-mula ayat, ataupun kita jumpa kalimah itu dia tak ada alif lam, dia bukan nama orang, dia bukan domir, dia bukan isyarah, dia bukan isim isyarah, tapi dia kalimah yang kalimah depan tu mula-mula dia kalimah pertama tu akhirnya tu baris depan, baris dhammah ataupun tanwin depan, tanwin dhammah. Macam mana tu Ustaz? Saya tak nampak lagi. Okey, jom kita nampakkan. Okey, kita tengok contoh pertama. Ni contohnya ada dalam buku teks.
iaitu gambar kereta api. Al-qitaru sari'un. Kereta api itu laju. Baik, kita nak tentukan betul ke tidak ayat ini jumlah ismiah atau tidak. Baik, tengok dekat ayat pertama sekali. Apa ayat pertamanya? Al-qitaru. Dekat al-qitaru ada tak alif lam? Macam ni tadi. Bermula dengan alif lam kan? Ada kan salah satu daripada sini? Dia bermula dengan alif lam. Nampak? Alif lam, dia bermula dengan alif lam. Okay? Dan bila dia bermula dengan alif lam, maka ayat al-qitaru sari'un itu adalah jumlah ismiyah. Dan bila kita sebut pasal jumlah ismiyah, okey, ini kena betul. Ni. Nampak tak apa Ustaz letak kat situ? Kat situ ada tanda dhammah dan belakang ni pun ada tanda dhammah. Nak menunjukkan dia ada petanda-tanda keperempuanan tak? Ada tanda-tanda muannas tak kat situ? Tak ada kan? Maknanya ayat pertama dan ayat kedua, perkataan pertama dan perkataan kedua mesti sama-sama muzakkar. Contoh al-qitaru sari'un. Kena sama-sama muzakkar. Boleh tak kalau Ustaz letak al-qitaru sari'atun kat belakang? Tak boleh. Sebab al-qitaru tu muzakkar, tiba-tiba sari'atun kat belakang. Tak boleh lah. Dalam bahasa Arab, muzakkar kena duduk sebelah muzakkar juga. Lelaki kena sebelah lelaki. Perempuan kena duduk sebelah perempuan dalam perkataan. Jadi, kalau dia jumlah ismiyah, samakan dia. Maksudnya perkataan pertama mesti kena letak muzakkar, perkataan kedua pun mesti letak muzakkar. Okey? Itu contoh. Kalau muannas lah. Okey, dapat? Okey. Itu yang nombor satu. Kita tengok contoh kedua untuk yang seterusnya. As-sayyaratu jamilatun. Kereta itu cantik. Okey, nak tanya, perkataan ayat ini as-sayyaratu jamilatun ni jumlah ismiyah ke tidak? Kenapa dia jumlah ismiyah? Sebab dia bermula dengan huruf alif lam. Dekat depan, tengok depannya. Depan sekali tu ada alif lam. Maka dah sah-sah bila ada alif lam kat depan. Ayat itu menunjukkan ayat jumlah ismiyah. Baik, kita nak tengok ayat jumlah ismiyah ni muzakkar ke muannas? Cuba tengok betul-betul. Ayat ini adalah ayat muannas sebab berakhir dengan ta marbutah dekat perkataan pertama dan ta marbutah juga pada perkataan kedua. Nampak tak sini? Sini pun perempuan, sini pun perempuan. Sini muannas, sini muannas. Jadi ayat jumlah ismiyah ni adalah ayat untuk perempuan. Boleh tak? Sebab macam tadi kat sini adalah ayat untuk lelaki ataupun muzakkar sebab dia tidak ada tanda-tanda keperempuanan di situ. Tidak ada tanda muannas. Tapi ayat yang seterusnya ini as-sayyaratu jamilatun dia bermula dengan alif lam, memang sah-sah dia adalah jumlah ismiyah dan jumlah ismiyah ni adalah kategori muannas. Boleh faham? Alhamdulillah. Baik. Kita tengok contoh yang seterusnya. Zainabu muallimatun. Zainab seorang guru. Okey, kita tengok perkataan pertama. Apa perkataan pertama tu? Zainab. Baik, Zainab ni ada alif lam ke? Tak ada. Habis tu ayat ni jumlah ismiyah ke tidak? Ayat ni still jumlah ismiyah sebab Zainab itu sendiri adalah nama orang. Kan tadi cara nak kenal jumlah ismiyah sama ada bermula dengan huruf alif lam atau juga dengan nama orang. So nama orang, kalau nama orang duduk depan, tak kisahlah Zainab, Salwa, Farid, Syafiq, Afnan Tasnim, Siti Nurhaliza, Misha Omar, Datuk Jalaluddin Hasan. Contohlah kan. Aaron Aziz. Nama orang dekat depan, maka sah-sah ayat itu mestilah ayat jumlah ismiyah. Okey? Tapi Ustaz nak tanya, Zainab tu lelaki ke perempuan? Perempuan. Jadi kalau nak letak ayat selepas perkataan Zainab, mesti kena cari perkataan yang menunjukkan muannas. Sebab itu dalam ayat ini dia tunjuk muallimatun. Ada tun dekat belakang. Sebab Zainab ni seorang perempuan. Jadi kenalah letak muallimatun. Kena letak tun. Sebab itulah kat situ ayat jumlah ismiyah ni adalah ayat muannas. Boleh atau tidak kalau Ustaz letak Zainabu muallimun. Zainab seorang guru lelaki. Boleh ke tidak? Tak boleh kan? Tak boleh lah sebab Zainab itu dah sah-sah perempuan kan? So tak boleh lah tak boleh letak. Okey? Tak boleh letak yang dia itu adalah seorang lelaki. Okey, kita teruskan dengan kita punya perbentangan. Yang keempat. Syafiqun ra'isul fasli. Syafiqun
Raisul fasli. Oh maaf Ustaz tak tukar maksud dekat situ. Syafiq seorang ketua kelas. Syafiq seorang ketua kelas. Okey, sekarang ni Ustaz nak tanya. Perkataan pertama itu adalah perkataan Syafiq. Syafiq tu alif lam ke? Tidak. Habis tu dia apa? Dia nama orang. So bila nama orang dekat depan, dia adalah jumlah ismiyah. Tidak ada persanggahan lagi, dah memang sasa ayat itu ayat jumlah ismiyah. Sekarang ni jumlah ismiyah ni muzakkar ke muannas? Muzakkar kerana bermula dengan nama Syafiq. Sebab pula Syafiq, sebab Syafiq tu lelaki. Sebab itu dekat sebelah perkataan Syafiq, Raisu, ada tamar butah? Tak ada tamar butah sebab Raisu tu untuk muzakkar. Jadi Raisu itu adalah lelaki. Kena letak Raisu, tak boleh letak Raisatu. Nanti orang kata dia pondan sebab dia Rais satu, ketua kelas perempuan. Kakak lah pula, kesian Syafiq. Minta maaf, bukan Syafiq yang kat mana-mana macam tu. Okey. Baik, boleh? Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada yang kelima. Huwa imamun. Dia seorang imam. Okey, ayat ni ayat jumlah ismiyah ke tidak? Ayat ni jumlah ismiyah sebab tadi kita dah tengok alif lam kat depan. Yang kedua nama orang. Okey, yang ketiga ni. Dia adalah jumlah ismiyah sebab dia bermula dengan domir. Domir tu apa? Contohnya huwa lah. Huwa boleh, huma boleh, hum. Nanti kita tengok apa lagi yang boleh. Kemudian huwa tu kan untuk lelaki. Jadi sebelah tu letaklah imamun ke letak imamatun? Kena letak imamun sebab dia lelaki, muzakkar. Boleh? Kalau kat sini, yang pertama gambar polis tu ana syurtiyun. Saya seorang polis. Yang gambar perempuan anti. Dia seorang doktor perempuan. Perkataan mula-mula dia tu apa? Ana dengan anti. Ana dengan anti tu adalah domir. Bila domir di depan maka dia adalah jumlah ismiyah. Kenapa ana syurtiyun? Sebab syurtiyun gambar tu gambar lelaki. Kan? So dia muzakkar. Yang tobibatun tamar butah sebab gambar tu menunjukkan doktor perempuan. Jadi dia adalah muannas. Baik, ni yang Ustaz nak kata tu, domir ni ada dua. Satu domir untuk muzakkar, satu domir untuk muannas. Domir untuk lelaki, domir untuk perempuan. Kita dah belajar kan muzakkar muannas dulu. Muzakkar tu yang ada tak ada tamar butah, yang muannas tu ada tamar butah. Jadi apa yang sesuai domir yang kita gunakan? Kalau untuk muzakkar, huwa, huma, hum, anta, antuma, antum. Baca ke bawah baca ke bawah. Huwa, huma, hum, anta, antuma, antum, ana, nahnu. Ni untuk lelaki. Kalau untuk perempuan, muannas, hiya, huma, hunna, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Okey. Ini kena hafal. Boleh tengok balik. Tapi biasa yang mudah-mudah je yang kita gunakan huwa biasa kita guna, anta biasa kita guna, ana, nahnu. Hiya, anti, ana, nahnu. Itu biasa yang kita guna. Boleh? Okay, baik. Seterusnya, kita pergi kepada yang keempat. Tadi ada 5. Bermula dengan alif lam, jumlah ismiyah. Cara nak kenal jumlah ismiyah, bermula dengan alif lam, kemudian kata nama khas atau nama orang, kemudian dhamir, dan yang ketiga isim isyarah. Apa itu isim isyarah? Haza, hazihi, tilka, tanika. Contoh zalika, tilka. Zalika, tilka. Okay, contoh kat ayat sini ada haza abi, ini ayah saya. Ayat itu bermula dengan haza. Haza itu adalah isim isyarah. Maka apabila ayat itu bermula dengan isim isyarah, maka dia adalah jumlah ismiyah. Mudah sahaja. Kenapa kena letak haza abi? Sebab haza tu untuk lelaki. Jadi abi tu lelaki kan, ayah. So mesti kena pastikan dia adalah muzakkar. Okey? Boleh? Alhamdulillah. Seterusnya, kita nak kenal apa itu isim isyarah. Isim isyarah pun sama, ada dua, satu untuk muzakkar, satu untuk muannas. Baca ke bawah haza, hazani, zalika, zanika, haulai ni untuk lelaki, dan muannasnya ialah hazihi, hatani, haulai, tilka, tilka. Oh, satu lagi Ustaz terlupa, ulaika. Okey, ulaika. Baik, yang kat sini kita kena tahu haza ni untuk seorang lelaki, haza ni untuk 2 orang lelaki, haza dengan zalika ni untuk seorang lelaki, haza ni dengan zanika ni 2 orang lelaki, haulai dengan ulaika untuk ramai lelaki, hazihi, tilka seorang perempuan, hata ni ni tersilap lagi, tanika sepatutnya. Okay, tanika 2 orang lelaki, 2 orang perempuan,
Haulai ulaika ramai perempuan. Okey. Nanti boleh tengok baliklah hazihi tilka hatani tanika ada sedikit kesilapan kat situ. Jadi apa nak cakapnya, kalau ayat itu bermula dengan isim isyarah, maka ayat itu adalah jumlah ismiyah. Itu sahaja nak cakapnya. Cuba kita kena kenal lah apa itu isim isyarah. Okey. Baik. Okey, kita seterusnya kita pergi kepada nombor 8. Nombor 8 iaitu gambar maktabun kabirun. Meja itu besar. Okey, baik. Tadi ada 5 kan cara-cara nak kenal isim isyarah. Yang pertama alif lam, bermula dengan alif lam. Kedua nama orang. Ketiga domir yang huwa huma hum. Yang keempat haza hazihi, isim isyarah. Haza hazihi zalika dengan tilka Dan yang kelima ni adalah kalimah yang berakhir dengan tanwin dhammah. Baik, dekat kalimah tu dia bukan alif lam. Dia tak bermula pun dengan alif lam. Dia bukan nama orang, dia bukan dhamir, dia bukan isim isyarah. Tapi perkataan itu di hujung ni, di perkataan pertamanya, baris hujung dekat ayat tu, perkataan tu baris tanwin dhammah ataupun baris dhammah. Maka dia adalah dia adalah jumlah ismiyah juga. Okey, dan ini adalah ayat untuk muzakkar sebab dia kat depan tu dah muzakkar, jadi belakang pun kena muzakkar. Okey, boleh? Harap-harap jelaslah Okey, kita terus kepada yang ini. Okey, yang ini dia nak tunjuk kat kita, yang ini adalah satu contoh isim muzakkar. Okey, yang sebelah kanan ni al-ismul muzakkar. Ini adalah contoh-contoh kata nama yang muzakkar. Ana, saya, huwa, dia lelaki, haza, ini lelaki lah untuk lelaki. Dan bila dia letak dekat jumlah ismiyah, nampak tak? Dia letak ana dekat depan, dia letak huwa kat depan, dia letak haza kat depan. Ini contoh isim isyarah, ini contoh domir, dan ada sekali ni pun contoh domir atas sekali ni. Kemudian dia letaklah perkataan sebelah tu syurtiyun. Kenapa tak ada ta marbutah? Sebab gambar ni lelaki. Imamun. Kenapa tak ada ta marbutah? Sebab gambar ni lelaki. Dan juga yang kat depan ni lelaki. Ana ni, huwa ni pun lelaki, haza ni pun lelaki. Kalau Ustaz tukar nak letak jadi gambar polis perempuan, dia tak jadi ana syurtiyun, dia akan letak ana syurtiyatun. Kalau yang ini Ustaz letak gambar perempuan kat sini, huwa ni Ustaz tukar hiya. Dia tak jadi hiya imamun, dia akan jadi hiya imamatun. Contoh. Haza dia tak jadi haza, dia jadi hazihi muhandisatun. Okey, itu contoh untuk nak menjelaskan. Maknanya yang lelaki kena ada dengan lelaki, muzakkar dengan muzakkar, muannas dengan muannas. Maknanya kalau ayat itu bermula dengan domir ataupun isim isyarah ataupun alif lam ataupun kata nama orang ataupun perkataan yang berakhir dengan tanwin dhammah, maka dia adalah jumlah ismiyah. Okay, contoh yang kedua. Kat sebelah sini semua, yang sebelah kanan tu semua isim muannas. Ana, hiya, hazihi. Ni semua untuk perempuan, muannas. Ni contoh ayat dia. Ana tabibatun, hiya mumarridatun. Dia adalah jururawat perempuan. Hazihi mudiratun. Ini adalah pengetua ataupun guru besar perempuan. Okay, semuanya letak dekat depan. Ana dekat depan, hiya dekat depan, hazihi. Isim isyarah, domir, semua dekat depan. Bila domir dengan isim isyarah dengan lagi dua tadi tu dekat depan, maka dia adalah jumlah ismiyah. Kemudian kena tengok kalau isim itu adalah isim yang perempuan, maka ayat sebelah dia pun kena perempuan muannas. Boleh faham? Nanti kalau tak faham, ulang-ulang tengok supaya lebih cepat faham. Okey. Seterusnya kita tengok sikit latih to be. Okey. Latih to be kat sini adalah kamu boleh macam biasalah. Video-video Ustaz kamu boleh pause sekejap video Ustaz dan kamu boleh cuba buat selepas Ustaz terangkan. Baik, penerangannya macam ni. Imla al-faraghati bil jumlata as-sahihah. Isikan tempat kosong dengan jumlah yang betul. Jadi dekat situ dia ada bagi gambar dan dia ada bagi ayat. Jadi kamu kena padankan gambar tu berdasarkan ayat. Baik, gambar pertama gambar basikal. Gambar kedua kereta. Gambar ketiga seorang perempuan. Gambar keempat seorang lelaki. Gambar 5 meja. Okey, kalau kamu tengok dekat dalam buku teks, kamu boleh dapat jawapannya. Kat dalam buku teks, kamu boleh tengok jawapan dia. Basikal apa dalam bahasa Arab? Darrajatun. Mana tengok darrajatun? Yang perempuan, mesti cari perkataan yang perempuan. Kalau gambar tu lelaki, cari perkataan tu lelaki. Kalau gambar tu kereta, cari gambar kereta. Okey, boleh? Kamu boleh cuba menjawab dan boleh rujuk buku teks kamu untuk dapatkan panduan. Baik, seterusnya latih to be yang kedua. Uktub hadha au hadhihi fil amakin al-khali. Kamu boleh pause kejap lagi. Dia suruh kamu letak haza azihi, haza ataupun hazihi dekat tempat kosong. Okay, tengok nombor 1 ada abi. Abi tu lelaki ke perempuan? Abi tu maksudnya ayah, lelaki lah. Jadi letak haza ke hazihi. Okay. Untuk pengetahuan, haza ni untuk lelaki, hazihi untuk perempuan. Jadi kalau kamu tahu mana yang lelaki letak haza, mana yang perempuan letak
hazihi. Nak tahu macam mana? Satu, tengok dia ada tamar butuh atau tidak, ataupun tengok maksud abi. Contoh abi maksudnya ayah, ummun maksudnya umi, contoh ibu kan. Jadi kamu boleh pause dan kamu boleh lengkapkan latihan ini. Bila dah siap, boleh hantarkan kepada guru mata pelajaran bahasa Arab untuk disemak sebagai kita punya latih to be. Terima kasih. Itu sahaja, kita berjumpa lagi. Jika ada apa-apa nak tanya, boleh terus komen di laman YouTube Ustaz, dan insyaAllah kita berjumpa lagi. Jangan lupa like, subscribe dan share YouTube ini untuk manfaat kita bersama. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.